Tahukah anda, menurut laporan internet, dari 1.82 juta spesies tumbuhan dan haiwan yang telah direkodkan, serangga merupakan spesies terbesar yang merangkumi 60% daripada spesies tersebut atau sebanyak 950,000 spesies serangga. Tapi serangga mana yang sering kita jumpa dekat tanaman kita dan mendatangkan masalah? Teruskan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Ramli. Selamat kembali ke Ika Azlan Channel yang memaparkan resipi masakan dan info tanaman yang insyaAllah terbaik untuk anda. Saya bersama isteri saya, camera woman, yang pandai memasak dan menyumbang resipi dalam channel ini. Korang mesti cuba resipi yang dipaparkan. Okey? Baik, untuk video kali ini saya ingin berkongsi kepada anda semua mengenai serangga rosak yang sering kita jumpa di tanaman-tanaman kita. Tapi pada video ini kita cuma berkongsi tiga serangga utama dahulu, supaya kita tak pening-pening dan kita kenal dia dengan lebih dekat. Baik, seperti yang kita tahu dan kita hadapi, serangga ni memang kadang-kadang membuatkan kita tak bersemangat untuk kebun. Sebab serangan mereka ni memang boleh menyebabkan pokok kita rosak, pokok kita jahanam, hasil tak ada dan macam-macam masalah lagi yang dibawa dekat kita punya tanaman. Baik, kita terus ke serangga yang pertama untuk video ni. Serangga yang pertama serangga yang pertama adalah kutu trips. Dia punya champion dia, kutu trips. Kutu trips memang the champion lah, ataupun serangga yang sangat membawa masalah kepada pekebun-pekebun, sama ada pekebun komersial ataupun yang kita cara hobi kat rumah lah. Okey, kutu trip ni merupakan sejenis serangga yang sangat kecil. Dia lebih kurang macam semut lah. Semut pun memang tak ada semut besar kan. Semut tu macam kata semut halus lah, yang berukuran sekitar 1 mm. Biasanya ada dekat bawah daun ataupun kelopak bunga. Baik, kutu trip ni dia kecil lah. Sebab dia kecil, dia tak ada sayap, dia tak boleh terbang. Tapi cara penyebaran dia adalah dia berjalan sekitar tumbuhan tersebut dekat keseluruhan bahagian. Tapi biasa dia lepak dekat bawah daun, dekat celah-celah urat daun. Ataupun pagi-pagi kalau kita tengok dekat bunga cili atau bunga terung tu, dia duduk dalam tu. Kutu trip ni dia cara serangan dia lah dengan menghisap ataupun menyucuk straw ataupun muncung dia tu dekat lapisan tisu daun sebagai makanan dia lah. Nutrien dalam pokok pun dia ambil juga kan, dia sebat juga semuanya. Dan luka akibat tusukan daripada kutu trip ni, dia boleh menyebabkan ataupun dia boleh membawa jangkitan yang lain lah, daripada sama ada daripada jangkitan daripada kulat ataupun bakteria dan virus. Sekiranya kutu trip tu dia ada bawa dia ataupun pembawa virus, dalam kutu trip tu dia dah bawa virus, pokok yang dia hisap tadi ataupun dia serang tadi pun akan dijangkiti virus juga, confirm. Tapi bila pokok tu dah kena virus akibat daripada kutu trip ni, dia memang kata hampir mustahil lah untuk dipulihkan. Sebab virus ni tak ada satu dunia pun, dalam dunia ni tak ada satu negara pun yang berani isytihar mereka dah jumpa ubat ataupun dah jumpa penawar untuk virus pokok ni. Memang seperti saya cakap tadi, dia memang antara paling utama lah, ataupun musuh yang paling utama, musuh abadi pekebun komersial dan juga pekebun yang secara hobi lah kan. Biasa kita jumpa dekat pokok cili atau pokok terung, pokok timun pun ada. Simptom kena kutu trips ni, biasanya kita akan tengok bawah daun dia, bawah daun dia akan jadi perang. Biasa kalau kita tengok dekat pokok terung ke apa, kalau kita selak bawah daun dia, kita akan tengok bawah daun tu jadi macam warna perang-perang. Kemudian kalau cili dia punya daun tu akan melengkung ke atas lah. Biasa dekat pucuk muda dia akan melengkung ke atas
seperti sampan. Dia akan tirus, dan melengkung seperti sampan serangga yang kedua. Tapi sebelum tu, saya mohon subscribe, like, dan komen kalau ada cadangan ataupun pandangan supaya kami memperbaiki konten kami dengan lebih baik. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Serangga yang kedua adalah ni biasa ni popular lah. Kalau makcik-makcik ke ataupun pakcik-pakcik biasa kalau berborak, dia kata dia punya pokok tu ada benda-benda putih, dia kata. Saya yakin tu adalah koya ataupun mealybug. Koya, dia biasa warna putih lah. Okey, serangga ni biasa kita lihat dekat seluruh pokok pun ada. Biasa kita jumpa dekat buah, kita jumpa dekat daun, dekat pucuk, dekat batang pokok lah. Koya ni dia boleh bertelur sehingga 600 biji dalam satu karung dia dan dilekatkan dekat pokok. Pernah tengok tak? Mesti pernah tengok kan, ganjil-ganjil belik mesti ada jumpa satu macam kantung tu. Dalam tu menurut pembacaan saya dia ada 400 sehingga 600 biji ataupun dia punya telur lah. Okey, cara koya ni menyerang adalah dengan cara dia menghisap cairan tumbuhan tersebut. Okey, manisan dia ataupun dia punya cairan dia punya nutrien pun dia sedut juga sebagai makanan dia. Okey, walaupun ada tumbuhan yang tak terkesan, ada juga tumbuhan yang tak terkesan dengan mealybug ni ataupun koya ni. Tetapi akibat serangan koya ni, kalau dia pada buah, dia boleh menyebabkan buah tersebut jatuh grade ataupun tak berkualiti, walaupun isi dia masih boleh dimakan. Kadang-kadang kalau kita tengok kan ada macam buah rambutan ke buah nona ke apa kan, penuh dia punya koya tu kan, kita pun beli nak makan kan. Walaupun isi dia tu kita boleh makan, tapi tak sedap lah mata nak memandang. Kita nak menjual pun memang tak laku lah, tak ada siapa yang nak beli kan dengan kalau ada banyak koya macam tu. Okey, koya ni bukannya dia berkumpul banyak macam tu, geli kan kita tengok kan. Bukannya berkumpul banyak tu macam tu je. Dia juga merembeskan sejenis cairan manisan yang menyebabkan kulat tu datang. Ada kulat warna hitam. Kulat biasa kita tengok kalau ada banyak ada macam warna-warna hitam kan. Kulat tu juga menyebabkan kualiti buah jadi kurang. Serangan koya ni kan pada setengah pokok ni, kalau dia dah banyak sangat kan, pernah tengok tak? Saya pernah tengok pokok tu dah banyak sangat dengan koya. Dia akan menyebabkan pokok tersebut rosak dan tak produktif kan. Nama pun koya. Macam kelakon nama dia koya kan. Koya apa kan. Memang jadi masalah jugalah dekat tanaman kita. Kita masuk yang ketiga. Tapi dah subscribe belum? Dah komen? Terima kasih banyak-banyak korang, memang awesome. Okay, kita terus kepada serangga yang ketiga. Serangga ketiga ni dia memang champion starve dengan trips tadi tu. Oh, dia ni antara memang orang kata musuh abadi atau musuh utama petani lah, ataupun usahawan tani komersial dan juga yang menanam secara hobi. Okey, yang ketiga adalah lalat putih ataupun whitefly. Okey, whitefly di serangga dia macam kupu, dia macam kupu-kupu kecil kan yang kalau putih. Kalau kita mesti pernah tengok lah, kalau kita selak bawah daun ni, kadang-kadang dia juga duduk atas daun, tapi banyak dekat bawah daun lah. Dia macam kupu-kupu putih yang menghisap juga cairan tumbuhan dan juga nutrien dekat daun, dekat daun lah. Dia duduk ke bawah, kadang kat atas ni tak banyak sangat. Biasa kat bawah kita tengok kerja dia nak menghisap cairan tumbuhan lah dengan nutrien. Okey, kalau lalat putih tu dia menghisap cairan bawah daun dan lalat putih tersebut dah pun dijangkiti dengan virus, maka insya-Allah pokok yang dia serang tadi ataupun dihisap nutrien dan cairan tumbuhan tadi pun akan terkena virus juga. Serangan lalat putih ni akan mengakibatkan pokok menjadi rosak dan terbantut. Dan kalau dia punya populasi dia terlalu banyak, saya pernah tengok populasi dia banyak, memang pokok tersebut akan rosak lah, dia kerjakan. Okey, selepas dia hisap cairan datang whitefly ni kan, dia hisap cairan tumbuhan dekat bawah daun tersebut,
dia akan biasanya dia akan meninggalkan cairan melekit kan, yang menyebabkan daun tersebut lama-lama menjadi warna hitam yang berkemungkinan jangkitan daripada kulat. Macam saya cakap tadi lah, kalau dia whitefly tu dia dah bawa virus, pokok tu insya-Allah dia akan jadi virus lah. Virus ni biasa hampir mustahil, boleh kata mustahil untuk dipulihkan. Tapi kalau antara serangan-serangan serangga ni dia tak bawa virus dan cuma sekadar simptom yang dibawa tu akibat serangga tersebut dia sendiri, maka insya-Allah boleh dipulihkan, tapi ambil masa dengan cara yang tertentu. InsyaAllah nanti kalau ada masa kita akan berkongsilah cara untuk memulihkan tumbuhan yang dah kena serangan serangga perosak ni lah. Tapi kalau virus, boleh kata minta maaf lah, memang tak ada ubat lagi yang boleh memulihkan jangkitan virus ni. Biasa orang cabut, buang dan bakar. Kalau korang nak tahu apa biasa punca penyakit tanaman, boleh tengok dekat video ni. Ataupun kalau nak tahu kenapa kalau kita tengok pokok-pokok ataupun sayur-sayur dekat ladang ni biasanya memang cantik berbanding yang kita tanam sini dekat rumah, kenapa? Boleh juga tengok kat video ni. Kita kongsi macam tu lah. Okey, sekali lagi saya mohon komen dan subscribe Ika Azlan Channel. Mohon subscribe, mohon komen kalau ada cadangan yang boleh menambah kualiti konten kami, dan juga mohon like. Okey, itu saja untuk 3 spesies serangga utama yang sering menyerang pokok kita, yang menyebabkan masalah, menyebabkan kita sakit hati, menyebabkan kita kadang tak bersemangat untuk teruskan bertani. Teruskan bertani, jangan putus asa. Saya doakan semua yang bertani, sama ada secara komersial ataupun secara hobi, pokoknya sehat dan berbuah lebat dan menurut apa yang kita nak lah. Maksud dia sehat, subur dan gemilang terbilang semuanya. Okey, itu saja. Saya Azlan Ramli. Kita jumpa pada part kedua untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.